Hai, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Hari ni guys, aku nak bercerita atau berkongsi dengan korang pendapat peribadi mengenai kes yang hangat sekarang diperkatakan oleh netizen dan juga penyokong MotoGP Malaysia, iaitu mengenai pasukan SRT. Kronologi kes ni aku buat andaian sendiri dan pendapat yang aku rasakan logik dan boleh diterima secara mengikut data-data ataupun bukti-bukti yang aku dapat melalui pendapat-pendapat penyokong dan juga pendapat tokoh sukan negara pemotoran. Aku buat secara step by step, iaitu aku akan buat persoalan dan aku akan jawab persoalan tu. Korang nak faham isu ni, korang kena dengar penjelasan aku sehingga habis. Sebelum tu jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel aku ni. Korang hanya ulas secara santai. Kalau korang ada pendapat nanti, korang boleh komen dekat bawah. Jangan risau, pendapat korang aku akan raikan semua. Sokong atau bangkang itu perkara biasa dalam memberi pendapat. Aku pergi kepada persoalan yang pertama. Benda ni bermula bila Petronas tidak sign Hafiz Syahrin untuk season 2021. Namun pada waktu ni kes ni agak stabil. Penyokong ni masih boleh terima. Sebab Hafiz ni dia boleh survive untuk cari line untuk season hadapan. Dan kita tahu Hafiz ni sebenarnya ada isu personal lah kata sama Petronas sebab apa dia tidak dapat sign itu. So isu ni aku tak akan ulas sebab isu ni agak sensitif. So yang korang perlu tahu, Hafiz dan Petronas ni isu ni tak selesai sebab tu Petronas tak sign Hafiz. Tapi kes ini jadi hangat bila Petronas ini tidak menyambung kontrak Kip, dan dalam waktu yang sama Kip ni telah mengumumkan persaraan daripada dunia pemotoran. Bermula pada sinilah isu ni teruk dikecam sehingga kan setiap posting di page SRT dan juga Facebook Dato' Arad sendiri dikecam netizen kau-kau punya. Sampai kan ada satu tahap tu aku tengok satu komen yang Dato' Arad ni agak koyak lah sebenarnya. Agak koyak dengan komen netizen yang mengatakan SRT sampah racing team lebih kurang, sehingga kan Dato' Arad komen sedemikian. Seterusnya aku pergi kepada kronologi untuk persoalan kedua dalam kes ni. Sekarang ni kes ni berkaitan betul ke Petronas dipentingkan marketing dan branding. Aku ambil contoh sebagainya. Sebenarnya Petronas ni dalam sukan perlombaan ni bukan agak lama tau. Dia bermula pada tahun 2010, iaitu dalam perlombaan Formula 1. Pada tahun 2010 ni Petronas ditubuhkan tim bersama Mercedes, iaitu Petronas Mercedes F1. Dan apa tindakan Petronas buat masa ni nak suruh marketing dia naik? Dia sign kontrak Nico Rosberg dan legenda F1 iaitu Michael Schumacher. Michael Schumacher sebenarnya dah umur persaraan dah dalam perlombaan, tetapi Petronas ambil Michael Schumacher untuk apa sebenarnya? Walaupun masa tu dah tahu dah dia dah agak berumur dan dah agak suka untuk menjuarai F1, tapi Petronas dan Mercedes ni tetap mengikat Michael Schumacher. Sebab apa? Sebab masa tu Michael Schumacher ni dah anggap legenda. Semua negara, semua penonton, penyokong mengidolakan Michael Schumacher. Dan bila Michael Schumacher masuk balik, pada masa tu jugalah media seluruh negara memberi tumpuan kepada pasukan ini. Dalam masa tak sama menjadi branding dan menjadi marketing secara automatik dan meluas. Walaupun masa tu Michael Schumacher tak mendapat sebarang kejuaraan. Dan sehingga kan ada penonton mengatakan silap besar bila Michael Schumacher dah umur bersara dan kemudian dia masuk balik. Sebab masa dia umur bersara tu, rekod dia adalah 7 kali juara dunia dalam F1. Aku berbalik kepada isu dalam perlombaan Petronas ini. Kalau kita tengok isu ni pun dalam Petronas ni, dia mengikat kontrak bukan rider satu negara. Okey, kita tengok bermula daripada Moto3 melalui John Mepy. John Mepy ni merupakan negara mana? Scotland. Danny Binder, Afrika Selatan. Dalam Moto2 pula iaitu Xavi daripada Sepanyol, dan juga Jack Dixon dari UK. Dalam MotoGP pula ada Franco Morbidelli dan Valentino Rossi, dua-dua daripada Itali. Kalau korang tengok dalam ni, semua negara yang berbeza. Sebab apa? Sebab pertamanya adalah sini untuk menarik marketing juga. Di samping melihat kepada prestasi KPI cemerlang yang diorang rasa sesuai untuk tim diorang. Kalau tengok kepada kes dalam F1, masa tu waktu yang besar daripada F1 adalah apa? Legenda Michael Schumacher. Kalau korang tengok dalam MotoGP, kenapa dia sign kontrak sebelum Rossi ni bersara? Adalah apa? Adalah Rossi itu sendiri. Rossi ni yang membawa penyokong dan sponsor. Kalau korang tengok, Rossi ni pergi je belum kat mana-mana, penonton dia tetap ramai. Kalau pergi dekat mana-mana mesti dia ada punya fan club dia orang tu yang penuhkan dengan pakai baju 46, topi 46, bendera 46, semua 46. Rossi punya penyokong ni terlalu hebat. So bila dia ikat Rossi, nampak dekat situ ketaranya
Dia sebenarnya memang nak buat branding dan nak tarik marketing daripada luar supaya melihat kepada pasukan SRT ni. Aku pergi kepada soalan seterusnya. Korang mesti terfikir, kenapa dia pentingkan branding luar atau marketing luar? Petronas ni dia dah fikir dah, dalam negara dia dulu pun marketing dan juga branding. Sebab apa? Dalam negara kita ni orang tahu dah Petronas ni memang produk negara kita. Orang kata dah ada penyokong setia, dah ada marketing yang tak perlu diwawar secara meluas dah. Sebab apa? Kalau kau tengok pun dalam Petronas ni dah berzaman dah dalam Kak Prik Petronas ni support dan menjadi penaja besar. Dah keluar macam-macam produk rider dah. Kalau kau nak terfikir apa tujuan dia orang cari marketing luar, branding luar? Sebenarnya bukan semata-mata untuk dalam perlombaan melihat kepada bisnes. Petronas ni adalah gali minyak dan merupakan bisnes. So Petronas ini dia buat macam ni supaya dia melihat ke depan bukan hanya dalam perlombaan tetapi melihat dari segi bisnes. Sebagai contoh, negara yang mempunyai sumber minyak asli ataupun petroleum, kat Petronas ni akan buat deal untuk membuat galian minyak tu, mengeluarkan hasil bumi tu. Bila kan dah berjaya dalam F1, dalam F1 memang tak cerita lah, memang dah legend dah, memang dah prestasi tak boleh challenge oleh Ferrari dah. Berjaya dalam benda ni, Petronas nampak benda ni, dia pergi kepada MotoGP untuk mengukuhkan marketing dia dalam MotoGP. So bila dalam bisnes, senang untuk diorang berurusan. Diorang dah mendapat kepercayaan bila branding dan menunjukkan prestasi diorang dalam perlombaan motosikal, dalam perlombaan kereta. Diorang jadi penaja besar, buktikan diorang ni mampu bersaing dengan kuasa dunia. Bila diorang buat deal untuk gali minyak atau sebagainya, dari kat tempatan negara tersebut, mudah untuk bekerjasama dan memberi kepercayaan. Itulah tujuan Petronas. Tujuan Petronas adalah untuk bisnes sebenarnya. Walaupun dana yang dia beri itu ikutkan sebenar itu adalah duit rakyat. So persoalan aku yang terakhir, yang selalu berfikir, ada harapan tak rider tempatan atau rider negara ni masuk dalam kepasukan SRT? Bagi aku, ya dan tidak. Secara jujur bagi aku, untuk kelas MotoGP, aku tak rasa Petronas akan ambil rider Malaysia. Sebab apa? Pertama, diorang nak menjaga marketing dan branding. Ya, sebab Petronas ni bila dia dah mula bertapak kukuh dalam MotoGP, korang rasa dia orang akan ambil rider bertepatan ni? Tak. Dia akan ambil rider yang mempunyai prestasi yang agak baik dan cemerlang untuk masa-masa seterusnya. Dan untuk ia pula, bagi aku rasakan Petronas akan ambil rider tempatan hanya untuk Moto2 dan Moto3 sahaja. Sebab dia perlu menjaga juga marketing dia dalam negara. Aku takut nanti dekat lintas span nanti takut naik spanduk je, tifu gambar anjing ke sebagainya. So, dia perlu juga menjaga. Mungkin season seterusnya untuk 2022 mungkin dia ambil satu orang rider, kita tak tahu, mungkin ada Nuruddin ataupun Damok dan sebagainya. Itu saja pendapat peribadi aku. Kalau korang tak setuju, korang setuju ke, korang boleh komen di bawah. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel kami. Jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum.